صامتة يا صامتة يا صامتة حلق مع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأة الجمان الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Selamat malam kepada Ustaz Osman, ibu-ibu, ayah, adik-adik remaja dikasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita tiap-tiap malam Senin, malam Senin pukul 8.30 hingga sampai pukul 9 adalah ruangnya Aqidatul Rasul. Alhamdulillah kita pada minggu lepas kita dah mula itu masuk bab baru, masuk fasa baru, yang mana kita dah bincang pada setengah je pada minggu lepas. Noyata kita selaku manusia ni ada 4 golongan. Ya, salah satunya golongan mukminun, orang beriman dengan Allah Taala, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab. Yang keduanya musyrikun, orang syirik dengan Allah Taala. Ya, orang beriman patutnya syirik dengan Allah Taala. Patut al-kafirun, orang ingkar. Ya, ingkar Allah Taala. Ya, ingkar lawan dengan Allah Taala. Yang keempatnya ilhadiyun. Mulhidun. Dah ke mulhidun. Yang mana tak percaya, tak percaya Tuhan dulu gitu. Dah, maka kita dah bincang pada minggu lepas. InsyaAllah kita mai sambung lagi berkenaan pada malam ni dalam itu modok tudor lagi. Hukum orang berpegang amalan ajaran yang tidak percaya kepada Allah Taala bagaimana? Orang yang pegang fak mulhidun dan ke mana? Apa hukum? Dah kita hidup cerah bagi fak mulhidun. Bagaimanakah? InsyaAllah kita ada dalil-dalil daripada ayat Al-Quran. Lepas tu hadis. InsyaAllah Ustaz Osman sedih beri kenyataan kepada kita. Fadhal masykurah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada minggu yang telah lalu kita sudah kecek mengenai hakikat orang munafik. Nah, kalau kita tengok orang munafik saat itu dia beriman pada zahir, lepas tu dia kufur pada batin. Kufur pada batin. Nah, dapat orang Islam dia buat-buat kata dia beriman dengan Allah Taala, dia semaya bersama dengan Rasulullah, duk sah awal semaya dan sebagainya. Tapi lek belakang, dia senang-senang ejek-ejek. Atau kelakuan yang kita sebut dulu orang munafik. Di mana tercatat juga kata dia saat itu beriman walaupun Allah walaupun bahau-bahau. Tapi orang mulhid saat ini, orang yang tak percaya langsung kata ada agama, tak percaya pada agama saat itu, memanglah dia lebih teruk daripada orang munafik lagi. Auzubillah. Ya. Begitu juga orang panggil orang intimat. Tuan dakwa Islam tapi duk fakfai, duk suka, duk baik dengan yang ajaran yang bukan Islam. Suka pada misalnya suyuiyah komunis. Nampak atau cara pelaksanaan hak komunisan itu, wisamu ada belaka, tak ada orang tersak, tak ada orang kaya. Tak ada raja, tak ada rakyat.
nampak lebih molek pada Islam, tu masuk dalam orang panggil fakfai ataupun intimat pada lain pada syariat Islam. Ya. Maka kalau kita tilik kepada wakil sungguh saat ni tu, walaupun dia dakwah Islam, tapi perangai kelakuan dia tak beza dengan orang munafik. Allah. Sebab tu, seperti mana kita mukadimah dulu, kata ulama secara umumnya, kata orang yang kelakuan lagu ni, hakikat sungguh dia sudah murtad dah di segi hukum. Ya. Kerana perbuatan dia tu berlaku dah. Berlaku dah. Ya. Dia tak senang dah dengan hukum Islam. Dia gitu senang, lebih senang dengan hukum lain pada Islam. Allahu Akbar. Lagi juga hukum Pak Cati Partai. Misalnya negeri kita ni negeri banyak hukumnya Pak Cati Partai. Ya. Maka pada umumnya kita boleh bersikap muamalah dengan Pak Cati Partai dalam hal tu bukan berarti kita reda dengan Pak Cati Partai. Kita nampak kata Pak Cati Partai sana itu lebih aula, lebih baik, lebih sesuai dengan zaman sekarang daripada hukum Islam. Lagu tu tak boleh salah. Allah. Cuma kita pakai guna Pak Cati Partai sebagai congkang, jalan wasilah saja untuk boleh kita nak panggil tatbik, nak beriman ataupun beribadat menurut hukum hakam yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Itu saja wasilah kita Pak Cati. Selama mana kita oleh akad hukum Islam jadi satu daulah Islamiah yang berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah, maka selama tu kita boleh duduk selit-selit di bawah hukum lain asalkan kita saat itu tak reda dengan hukum itu. Itu panggil cara mauqif ataupun tujuan yang kita mesti kena buat. Oleh kerana itu kita dapat Allah Ta'ala saat itu perintah kepada umat Islam semua supaya kita intimat kepada orang mukmin. Kita kena pakai sama orang Islam, kita kena panggil suka kepada orang Islam, taruh hati dengan orang Islam. Walaupun dia panggil jahat setara mana pun, kita kena ingat kata sejahat-jahat orang Islam saat itu lebih baik pada sebaik-baik orang kafir ataupun orang bukan Islam. Selama mana dia ada dua kalimah syahadah. Allahu Akbar. Mana dia ada dua kalimah syahadah. Sebab tu dalam satu hadis saat itu, walaupun orang jahat-jahat pun selama mana dia nama Islam, tapi dia saat itu boleh jadi juga dia saat itu orang yang bantu agama Islam. Kalau kita tengok zaman dulu, dia panggil apa dia? Zaman Muawiyah. Misal Yusuf As-Saqafi dan orang lain lagi suka tumpah darah ke apa, tapi dengan sebab ada demo ni buat terus Islam tak berani nak masuk syariat Islam. Walaupun kuat dianggap tak jauh oleh orang lain. Begitu juga satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata innallaha la yansuru hadzal din bi rajulin fajir. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong agama Islam ni dengan melalui orang lelaki yang tak jujur, yang jahat. Jahat. Maka ulama kata rajulun fajir sini ni, orang jahat sini ni berarti orang yang masih duk mengucap dua kalimah syahadah lagi, tapi boleh jadi dia suka tumpah darah, suka zalim ke orang, boleh jadi berlaku zina dan sebagainya. Tapi dalam hati dia saat itu masih duk kasih kepada Islam. Masih duk nak tutup bela Islam, tak boleh dengar orang mari buat karut Islam, maka dia bantu. Itu ayat tu. Sebab tu kita tak boleh pandai lekeh pada orang-orang yang tak jujur dan sebagainya. Selama mana dia itu masih kasih kepada Allah Ta'ala, kasih kepada Rasulullah. Kerana ada kebaikan dia. Kerana ada kebaikan dia. Begitu juga contoh zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat saat itu suka mabuk arak, minum arak. Lagi dah tak jadi. Siapa Umar saat itu minta main nak kata kok. Ya Rasulullah, da'ni adribu unaqahu. Lepas aku itu kata kok ya Rasulullah. Anak nampak tak juh dah. Dia kata la ya Umar.
fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan Allah. umat. Kerana dia saat itu kasih pada Allah, kasih pada Rasul. Nah, walaupun dia hendak kena piak, kena godai dia Rasulullah kerana sebab minum arak 30 hotel pun. Tapi, kata email apa panggil kesal Islam dalam dia saat itu ada. Ada. Sebab tu orang Islam saat itu bukan duk perfect jauh belakang. Nah, kadang-kadang kita nampak duk semaya best sikit, boleh jadi dia berlaku masalah lain. Nah, lepas tu orang yang tak nak main sikit. Nah, walaupun kita tahu dia tak jauh dia sikit tak nak main sikit, boleh jadi dia ada kebaikan hak lain lagi lebih baik. Allahu akbar. Hal ini saya panggil Islam Allah Taala saat itu adil. Sebab tu kita tak boleh hukum orang sesuatu orang pada zahir sahaja. Nah, banyak hadis-hadis yang menunjuk hal-hal ni di antaranya orang wanita hak suka zina, betul? Wanita zina itu masuk syurga dengan sebab we minum air anjing. Anjing tu lapar, tak ada makan. Orang wanita suka semaya, suka puasa, suka tahajud, suka baca Quran, masuk neraka. Masuk neraka. Dengan sebab dia buat menyakiti jiran. Suka maki kat jiran, suka ngefek kat jiran. Ni kita kena hati-hati benar-benar lagu ni. Secara umumnya kita umat Islam kena intimat. Kena fight kepada sesama Islam. Walaupun dia zalim, walaupun dia jahat cara mana pun. Sebab tu dalam Islam itu Rasulullah kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu kasih kepada saudara kamu bagaimana kamu kasih kepada diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Begitu juga Rasulullah sebentar lagi kata unsur akhaka zaliman aw mazluman. Adalah kamu tolong saudara kamu sama ada dia orang zalim ataupun orang yang kena zalim. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, amal mazlum wa ana arifuhu. Wa kaifa nansur az-zalim? Orang kena zalim itu tak apalah kita tahu. Kita tolong dia, tapi nak tolong orang zalim lagu mana? Orang zalim orang. Orang zalim orang kena kita tolong juga. Tapi cara tolong yang dimaksud oleh Rasulullah itu kita kena pergi nasihat dia, kita kena pergi lari dia. Ada orang kena zalim, kita kena pokong dia. Dan sebagainya. Tu nak kata sifat dari Islam sama Islam saat itu kena intimat, kena kasih sayang, mari kena tolong menolong. Masalul mukmin kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dahu, dia kata umpama orang Islam saat ini supaya satu bina masih duk tolong menolong mari duk pergi mari. Kalau utuh satu lah bina maka utuh Islam. Sebab tu apabila kita saat itu berpihak, panggil intimat ni berpihak lah bahasa Melayu, kepada lain pada orang Islam ataupun berpihak kepada ajaran lain pada ajaran Allah Ta'ala, maka di situlah akan rusak kita di segi akidah kita. Kemudian panggil kumpulan kita sebut dulu Almaniyah, Ilhadiyah, apa saat itu, kita boleh panggil kata kumpulan hak baru lah ni. Semana Ustaz ada yang sebut tadi, kumpulan saat itu bersabda 4 kumpulan Islam, munafik, musyrik, 5 iaitu munafik, musyrik, lepas tu kafir, lepas tu mulhid. Hak mulhid ni yang mari lek belakang dah. Mulhid ni yang mari lek belakang dah. Kalau zaman dulu ada 4 kan. Sama ada Islam atau munafik. Asalnya Islam, kafir, musyrik. Bawa mari dalam Madinah timur munafik. Bawa mari lepas pada tu korong yang kedua yang ketiga timur mulhid. Timur orang fisik. Eka nama-nama Allah Ta'ala tak percaya, nama-nama Allah Ta'ala tak percaya kepada sifat Allah Ta'ala, itu masuk orang dalam mulhid. Sampai kepada tak percaya langsung kepada Tuhan.
Iaitu pada korun yang ke-19 ni, mari deh apabila Timur Almania, Timur Syuyu'iyah, Timur apa dia? Rok Somalia, Timur Demokratiah dan sebagainya. Ya. Tu bagi sebab tu kalau kita tilik dari segi intimat saat ni tu, dari segi perpihak saat ni tu, memang ada hubungan kait panggil secara rapat dengan akidah kita. Ya. Bukan main-main dak. Nah, walaupun kita dakwa kata kita tak ada iktikad kata Almaniah lebih baik pada Islam, tapi apabila semata-mata kita suka kepada mereka tu, nah, politik mereka tu pun masuk dalam intimat kepada demokrat. Moyo gitu. Pada demokrat. Nah. Itulah. Nah, kalau kita tengok suatu hadis Nabi kata man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Minhum. Ya. Sesiapa yang berkelakuan serupa dengan satu kaum, maka dia tergolong dalam kaum itu juga. Kalimah tashabbaha tadi itu bukan sahaja dari segi ibadat menurut panggil ulama, tapi di segi tiap segi, di segi masyarakat, di segi pakaian, di segi tutur kata. Nah, sebab tu kalimah-kalimah saat ni tu, nah, bagi hak weru untuk guna saat ni tu, nah, ulama Islam baru dia kata kalau kalimah-kalimah tu saat ni tu merupakan kalimah yang tunjuk kepada benda tak molek, walaupun tak ada dia kau dengan akidah, boleh juga. Allah. Kerana tunjuk kata kita saat ni tu alul fujub juga. Nah, kamput orang tak jugu. Ya. Duk kecek. Nah, tapi kita ambil mai kecek juga kamput tu. Nah, jadi kita termasuk orang tak jugu juga, walaupun kita tak ada niat apa-apa. Nah, ini secara umum Senang berkaitan dengan hukum intimat kita dan berpihak kita kepada selain pada ajaran Islam. Nah, kalau Ustaz nak tambah kupas sikit lagi, insya-Allah ya tafadhal. Ya, terima kasih kepada Ustaz Usman Idris yang mana sudi abang kita tumbuk wilayah lagi lah di segi pahami. Kerana ni benda lain. Dah benda lain abang kita benda sulit lah, benda sulit. Oleh itu kita selaku orang mukmin, orang beriman kepada Allah Taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada syurga neraka, beriman kepada qada-qada. Maka kita kena pergi usul asal hikmah. Ya, kenapa? Kerana kul hazi sabili. Memang kita jalan Tuhan tu ya so ya. Ala basirah, so ya. Tapi kadang-kadang kita benda baru hari, gapo hak baru hari ni, dia banyak jalan. Dah banyak jalan. Buat kadang kita keliru dengan usul asal kita. Kadang-kadang kita galik dengan benda-benda baru, benda-benda apa kita, benda patanakan baru kita ni. Lebih kita ada internet, lebih kita ada gapo, ilmu-ilmu baru yang kita rasa atau kita ni tak biasa. Dah. Kadang-kadang kita moyogi tu telucuk. Abang kita telucuk apa? Telucuk nyacir lah. Telucuk nyacir. Kena khabar ni. Takut kita telucuk nyacir. Kita ingat malah nyacir kita ada. Kita ada ayat Quran. Kita ada Quran. Kita ada hadis Nabi. Kita ada ajari-ajari hak Nabi ajar kita. Cacin. Sebab itulah. Abang kita itu. Fuak mulhidun ni abang kita fuak baru. Baru kadang-kadang. Kalau akidah dia tak kemah. Abang kita tonye dia tak kemah. Akal dia tak kemah. Dia kocok lalu lah. Allah, dia kocok lagi tak khabar ingat. Kadang-kadang kita terlupa. Kata kita ada akidah yang kemah. Berkenaan kita kena percaya kepada Allah Taala, percaya kepada benda gaib, dan percaya benda ni. Kadang-kadang kita lupa pergi kepada Ruk Somalia, pergi kepada Syu'iyah, pergi kepada Ilmaniyah, pergi kepada Demokratiyah. Lepas tu kita syukur, kita rasa syukur, rasa puas hati. Lepas tu kadang-kadang kita paling belakang, hak Islam ni lalang, lambat. Lepas tu abang kita rabuk tua lah. Rabuk dulu lah. Tak sekolah ni dah. Seolah tak gitulah. Oleh itu, ibu-ibu, ayah, adik-adik remaja dikasih sekalian, sama-samalah kita kena jaga sini. Dan kita kena jaga dan kita kena kemah ilmiah kita tu. Sebab tu majlis kita ni tiap-tiap malam senang. Dan abang kita ada Qidatul Rasul. Abang kita
nak kocok benda ni lebih kemah. Sebab asbab fil akidah, asbab fi at-tathbit, itu pada pegangan kita. Kita kena jaga sini. Oleh itu ibu-ibu, ayah, adik-adik remaja dikasih sekalian, benda akidah ni sebagai benda asal, benda pertama kali. Dan kalau lah akidah kita kemah, pegangan kita kemah, dan ilmu kita di segi ni kita kemah, kita tak terlucuk nyacer, dan kita tak koyak lagi dengan tak khabar ingat. Supaya apa? Tengok Nabi tani sahabat di Mekah marhalah makiyah 13 tahun. 13 tahun tak lain tak bukan akidah. Lebih kemah akidah. Allahu Akbar. Oleh itu apa yang itu Allah Ta'ala royak dalam Quran ni, apa kita kemah bagi kita dalam kecepanan kita, dalam perbuatan kita, lepas tu dalam pegangan kita. Hal penting kalinya dalam hidup kita bersama masyarakat. Kadang-kadang kita turut masyarakat dengan tak khabar ingat. Demo tak ada ngaji agama, tapi demo bijak di segi ulum, di segi witiasa, di segi gapo. Lepas tu kita pun galik dengan bijak dia, dengan gapo dia tu. Lepas tu hanyut turut dia hati. Padahal dia tak reti agama. Sebab tu kita kena jaga sini. Kenapa? Kita kena kemah itu apa kita ilmu agama kita. Dalam ajaran Allah Ta'ala kita ajar kita tu, kita kena kemah. Supaya kita dapat boleh boleh jadi kok kambang dalam hidup kita, dalam hidup hari-hari kita. Dan itulah yang saya sebagai abang kita ambil itu khalasah daripada kenyataan pada Ustaz Usman Idris kepada kita ni. Kita kena jaga. Lepas tu kita kena pakat nasihat, pakat ajar, pakat share. Dan kita tak pandai nak ngajar, kita share ngajar demo tu kepada kawan-kawan kita, kepada adik-adik kita, kepada adik-beradik kita, dan kepada siapa-siapa yang kita kasih. Dan supaya apa? Supaya dia tu dapat ilmu yang sahih dan dapat ajaran yang baik untuk dia boleh guna dalam hidup dia. Kerana beberapa hadis yang Ustaz Amir baca tadi, unsur akhwaka zaliman au mazluman, kilalah abang kita kena jaga situ tu. Kadang-kadang kita zalim orang tak khabar ingat. Kadang-kadang kita zalim orang tu kita tak khabar ingat. Kenapa? Kerana kita tak khabar kata kita tu buat gapo. Tak faham situ. Sebab tu benda-benda lagu ni tu kita kena pakat-pakat tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri, kita bersabar. Kena sabar. Benda lagu ni kadang-kadang kita royak sekali dia mau kecek akidah tu, lain tak kecek. Jadi kan hak ni yo gonye ni, hak ni duk gonye, hak lain tak gonye. Dia hak ni gonye kak. Yo ribut sikit balik ludah pakayu. Ribut sikit angin kuat sikit ribut ludah. Tapi kalau akal ya kemah ya tak gonye, marilah angin kuat tahu mana, ribut tahu mana pun dia tak balik. Suatu akhir dia mati dengan keadaan dia sabab dalam akidah. Itulah yang patut kita faham dan patut kita ambil berat dalam hidup kita, dalam pemahaman kita. Kenapa? Kerana segala ngajian kita, majalis ulama, majalis fuqaha, majalis ilmi kita ni, orang panggil kita yazidu bitta'ah. Kita menambahkan keimanan kita. Akad iman kita dengan taat, dengan kharub pakdi Allah Ta'ala, duikan rian nangsa, duikan rian ru, duikan kau fau doa kepada Allah Ta'ala. Ini abang kita ciri-ciri. Dan kalau kita tak berdoa, kita tak ngaji, kita tak gapo, memanglah benda-benda lagu ni buat bagi kita tu terlujuk, atau buat bagi kita tu akal kita tu buruk, tak kemah. Maka sebab tu Allah Ta'ala ayat apa bagi orang mukmin, zikran kathira. Kita kena sebut banyak. Kita kena ingat Tuhan banyak. Kita kena ngaji banyak. Kita kena zikir banyak. Afdalul zik tilawatul Quran, kita baca Quran banyak. Itulah sebagai jaga keimanan kita. Kalau kita jauh dengan Quran, jauh dengan zikir, jauh dengan ngaji, memanglah sawah abang kita nak mari ambil kita, tak lain tak bukan syaitan duduk korin dengan kita tu.
Syaitan duk koring kita, duk dekat kita dah. Dia kita terlupa sikit, dia capan dia lalu dah. Selama mana kita duduk dengan Tuhan, hantu tak duduk dengan kita. Selama kita lupa Tuhan, hantu main hati kita selalu dah. Tawatu honunghan. Baliknya honunghan tawatu. Dua kata tu. Maka jaga kita sini untuk menambahkan keimanan kita dan menambahkan itu apa akidah kita lebih kemah. Barulah kita tubik orang yang berakhlak yang baik. Orang yang berakhlak yang baik dan orang akhlak. Kenapa? Kerana akhlak ni adalah menunjuk kepada agama kita. Istilah kata dah Nabi kita, khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi adalah apa hak Quran royak. Maka orang yang ada akal kemah, ada akidah kemah dan ada kemah dengan agama, orang ni tubik samarat, tubik buah dia dengan akhlak yang baik. Kecek pe dia, perbuatan dia, hidup pe dia dan gaul dia. Tak kira dengan orang Islam sama Islam, dengan orang kafir, dengan orang musyrik, dengan orang munafik. Dia akhlak yang baik. Dia pandai beza, dia pandai duduk. Dia pandai duduk. Kenapa? Kerana Nabi duduk belakang dah. Dengan orang munafik Nabi duduk, dengan orang musyrik pun Nabi duduk, dengan orang kafir pun Nabi duduk, dengan orang Yahudi pun Nabi duduk. Subhanallah. Itulah panggil kita kena ambil tikoh laku dan kita ambil sirah-sirah Nabi, cara duduk Nabi dengan sahabat, cara duduk Nabi dengan musyrik, cara duduk Nabi dengan Yahudi, cara duduk Nabi dengan orang kafir, cara duduk Nabi dengan anak-anak kecil, dengan isteri. Allahu Akbar. Itulah yang patut kita belajar, yang patut kita tahu. Kerana itu ia mari daripada akidah belaka tu. Dia mari pada usul asal akidah belaka. Kalau akidah kemah, dia tubik samarat yang baik dan tubik tikoh laku yang baik untuk perbuatan dia, kecek dia dan tikoh laku dia. Maka pada hari ini saya Adnan Ahmad bersama Ustaz Usman Idris undur diri dulu dengan qul qaul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صامتة يا صامتة يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية لمع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأة الجمان الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ